Salam sejahtera kepada Firdaus. Saya James Ritchie Ana Roger dan rakan sekumpulan saya iaitu Dinely anak Jamit, Floren Parada anak Michael, Miralina Long anak Ungkai, Zachary Ryan, Vincent. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan work procedure, longitudinal section and cross section. So first kita akan membuat terabas sebelum kita melakukan proses untuk long section dan cross section. So kita perlu mencari sekurang-kurangnya 3 datum untuk melaksanakan terabas sebagai rujukan kerja. Jika kita hanya menjumpai 2 datum sahaja, maka 1 datum lagi akan diambil menggunakan cerapan matahari. Jika ada 3 datum, cara untuk membuat semakan datum adalah menggunakan semakan sudut untuk mengetahui kedudukannya sama ada masih dalam keadaan baik atau tidak. Sebagai contoh, ini adalah terabas yang mempunyai 5 stesen yang berada di kawasan yang akan dilakukan proses long section dan cross section. Nama saya Miralina Long. Sekarang ni saya akan menerangkan tentang cross section dan long section. Seterusnya adalah untuk long section dan cross section. Kita tandakan jenis kosong 10, 20, 30 ni di atas jalan lah. Dengan menggunakan paku simen ataupun paku payung. Dari titik tengah ni ke kiri dia adalah 15 meter, ke kanan dia juga adalah 15 meter. Kalau kita nak labelkan dia, kita label sebagai R. Kita label sebagai R. L kat sini. Sorry. L kat sini, R kat sini. Kita label seperti itulah. Seterusnya, kita dah ada terabas kan. Lepas tu, terabas kita pun dah close. Kita ambil total station, kita letak dekat station 2. Di station 2 saya adalah kat sini. Ni station pertama, station kedua, station ketiga, station keempat dengan station kelima. Total station berada di station 2. Dekat station 2 ni kita ambil lah forward bearing dengan back bearing dia. Lepas tu, kalau dari station 2 ni kita dapat ambil data atau kita dapat ambil maklumat dari jenis kosong ni, dalam garisan jenis kosong ni, kita boleh cerap semua data yang berada di jenis kosong ni. Kita boleh cerap dia dari jenis kosong ni, jenis 10, 20 dan 30. Untuk long session dan cross session ni, kita tak perlu ambil data lain. Kita tak perlu collect data lain. Kecuali kalau klien minta, kita boleh. Kalau klien minta untuk collect data lain seperti manhole ataupun covered, kita boleh ambil di kawasan ni lah. Contohnya kalau sini ada manhole ke macam tu, kita boleh ambil data kat sini kalau klien tu minta. Untuk pengetahuan juga, yang titik ni dia tak berada dekat garisan lurus, tapi kita agak-agak dia berada dari dalam garisan lurus. Sebab kita tak guna tab, kita just jalan ke 15 meter kiri dengan 15 meter ke kanan. Hai, saya Zachary Ryan. Saya akan menerangkan sedikit tentang ukur aras. Fungsi ukur aras adalah untuk menentukan tinggi rendah sesuatu titik di atas permukaan bumi berbanding dengan satu titik rujukan yang disebut sebagai datum. Dengan menggunakan alat ukur aras, satu garis pandangan akan dibentuk, iaitu garis kolimatan. Ukur aras juga ialah untuk mendirikan batu aras, iaitu benchmark, dan batu aras sementara, iaitu temporary benchmark ataupun disebut sebagai TBM. Berikut merupakan contoh benchmark dan TBM. Ia juga untuk mendapatkan karatan rentas dan memanjang yang menunjukkan profil tanah bagi projek pembangunan. Ukur aras juga boleh menghasilkan peta kontur bagi sesuatu kawasan pembinaan. Fungsi ukur aras juga boleh digunakan untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda dan menandakan kecurangan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja penambakan dan pemotongan tebing serta pengaliran air. Istilah-istilah dalam ukur aras ialah seperti berikut. Garisan asas, iaitu garisan menata yang selari dengan permukaan ufuk bumi. Kedua pula aras laras, ataupun disebut sebagai reduced level,
Aras laras sesuatu titik adalah ketinggian baginya yang telah diukur dengan merujukkan kepada suatu permukaan aras tetap yang dikelilingi sebagai datum atau aras kiraan untuk sesuatu titik. Seterusnya, pandangan belakang. Cerapan yang pertama diambil selepas alat aras disiapkan pada satu-satu kedudukan atau bacaan staf pertama yang diambil di atas satu titik yang diketahui ukuran tingginya. Dan seterusnya, pandangan antara, iaitu cerapan yang diambil di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan. Pandangan hadapan merupakan cerapan terakhir sebelum alat aras dipindahkan kepada kedudukan titik yang lain atau bacaan staf yang diambil di atas satu titik di mana ukuran tingginya hendak ditentukan. Dan titik pindah merupakan titik kedudukan staf di mana dua bacaan dibuat, iaitu pandangan belakang dan pandangan hadapan diambil. Seterusnya ialah aras lompat. Kerja pengukuran aras untuk menyemak satu siri pengukuran yang telah dijalankan dari titik akhir ke titik mula. Antara berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam ukur aras. Semestinya alat aras digunakan untuk menjalankan ukur aras. Yang kedua pula, kaki tiga alat aras ataupun tripod digunakan untuk mendiriasiapkan alat aras. Dan staf. Staf yang digunakan adalah staf metrik yang boleh dipanjang dan dipendekkan. Panjangnya adalah 4 atau 5 meter yang bersambung-sambung. Dan terakhir, staf bubble digunakan untuk memastikan staf didirikan betul-betul tegak, selalunya dilekapkan pada sisi staf. Salam sejahtera kepada Sir Firdaus dan rakan-rakan. Saya akan membentangkan prosedur ujian 2 piket adalah dirikan alat DC alat laras di atas tanah yang lebih kurang rata di tengah-tengah antara titik A dan titik B. A dan B. Jarak antara titik A dan B adalah lebih kurang 40 meter. Ambil bacaan staf A1 dan B1 masing-masing di atas piket A dan B. Di dalam pengiraan A1 tolak B1 memberikan perbezaan sebenar antara aras laras A dan B kerana jarak-jarak pandangan yang menyebabkan berlakunya perlisihan adalah sama. Pindahkan alat ke D, alat laras dipindahkan ke titik D. Biasanya dibuatkan BD sama jarak dengan CB untuk memudahkan pengiraan, tetapi ianya bukanlah sesuatu yang dimestikan. Ambil bacaan staf A2 dan B2 yang masing-masingnya pada titik A dan B. Titik A dan B. A2 dan B2. Seterusnya, apabila A1 tolak B1 sama dengan A2 tolak B2, jika ini benar, alat adalah dalam pelarasan. Jika tidak, kirakan bacaan yang betul pada staf dan laraskan alat laras. Katakan, ditetapkan jarak-jarak AC sama dengan CB sama dengan BD. Jika selisih yang berlaku pada jarak AC adalah E, maka selisih ke atas jarak CB dan BD adalah sama jarak dengan E. Oleh itu, bagi jarak sepanjang DA selisihnya adalah 3E. Bagi memudahkan pemahaman anda, lihat contoh pengiraan yang berikut. Seterusnya, cara-cara pengiraan selisih. Ini alat di stesen A, stesen C dan stesen D. Bacaan pada staf DA iaitu 3.75 dB, B1 4.25. Untuk alat stesen DD adalah A2 7.86, B2 6.36. Perbezaan A adalah 0.5 unit tinggi dari B. Perbezaan sebenar. B adalah 1.5 unit tinggi dari A.
Pembezaan ketara. Didapati A2 tolak B2 tidak sama dengan A1 tolak B1, maka alat adalah keluar dari pelarasan. Dengan alat DD, bacaan A2, bacaan sebenar di titik A tambah 3I. Jadi bacaan sebenar di A2 tolak 3I. Demikian juga bacaan B2, bacaan sebenar di B tambah I. Jadi bacaan sebenar di B sama dengan B2 tolak I. Pembetulan sebenar. Bacaan sebenar di A tolak bacaan sebenar di B. A2 tolak 3I tolak B2 tolak I. Sama dengan 7.86 tolak 3I tolak 6.36 tolak I. Sama dengan 1.5 tolak 2I. Tetapi perbezaan sebenar juga sama dengan A1 tolak B1 sama dengan 3.75 tolak 4.25 sama dengan negatif 0.5. Maka negatif 0.5 sama dengan 1.5 tolak 2I. 2I sama dengan 2. Oleh itu, I sama dengan 1 meter per jarak. Maka dengan alat DD, bacaan benar pada A2 sama dengan 7.86 tolak 3 sama dengan 4.86. Bacaan benar pada B2 sama dengan 6.36 tolak tolak 1 sama dengan 5.36. Oleh itu, laraskan alat untuk memberikan bacaan-bacaan yang sebenar. Jika I kurang daripada 1 mm per 20 meter, alat laras tidak perlu dibetulkan. Tetapi sebarang bacaan yang diambil mesti dicerap dalam jarak yang sama atau jarak yang dekat bagi menghilangkan selisih Kalimantan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tata cara kerja ukur aras. Okey, ini adalah tempat untuk membuat kerja ukur aras. Okey, tata cara yang pertama adalah alat aras didirikan pada kedudukan selesa di L1 dan PB adalah 2.191 diambil pada BM, benchmark, iaitu tapak staf berada di atas BM dan staf dipegang secara tegak. Mesti lurus pegang untuk mengambil bacaan yang tepat. Yang kedua adalah staf dipindah ke titik A dan selepas itu ke B dan bacaan kedua kedudukan diambil sebagai 2.505 dan 2.325 meter. Untuk ketiga, titik pindah digunakan sampai ke D disebabkan oleh sifat semula jadi tanah. Oleh itu, titik pindah dipilih di C. Staf dipindah ke C dan bacaan adalah 1.496 meter direkodkan sebagai PH. Yang keempat, sementara staf berada di C, alat dipindahkan kedudukan yang lain, iaitu di L2. Bacaan dibuat daripada kedudukan baru ke staf C. Bacaan PB ialah 3.019 meter. Yang kelima, staf dipindahkan ke D dan E mengikut giliran. Dan bacaan yang diambil adalah 2.513 untuk PA dan 2.811 untuk PH masing-masing. I menjadikan titik pindah yang lain. Akhir sekali, alat aras dipindah ke L3. PB sama dengan 1.752 dicerap pada I. Dan PH adalah 3.824 meter dicerap pada TBM. Kedudukan akhir staf adalah titik yang diketahui aras larasnya. Ini adalah amat penting kerana kerja ukur aras mesti bermula dan berakhir pada titik yang diketahui. Jika sebaliknya adalah mustahil untuk mengesan tikaian-tikaian dalam ukur lurus. Terima kasih. Hai, saya Aladin Liliana Jamet dan nomor pendaftaran saya adalah 05 DGU 19F1033. Oke, di sini saya ingin memberitahu bahwa error yang dapat diterima adalah
yaitu dalam kerja leveling, ketepatan yang diperlukan adalah berbeza mengikut keperluan klien, tetapi terdapat dua garisan panduan yang dapat dirujuk, yaitu yang pertama adalah merupakan tidak beberapa tepat, yaitu 5, dan yang kedua adalah 20 mengikut JKA spesifikasi. Yang kedua adalah closure error. Closure error adalah untuk mendapatkan closure error, yaitu nilai akhir daripada reduce level yang dibaca ditolak dengan nilai akhir reduce level TBM. Oke, untuk pengiraan arithmetic check pula, yaitu jumlah backside ditolak dengan jumlah foresight, sama dengan jumlah rise dan ditolak dengan jumlah fall, sama dengan nilai reduce level yang pertama dan nilai reduce level yang terakhir. Semua ini akan mendapatkan nilai yang sama. Oke. Untuk adjustment, closure error dibahagi dengan jumlah BS. Oke. Ini adalah merupakan kaedah pembukaan leveling, yaitu rise and fall, atau lebih dikenali sebagai kaedah naik dan turun. Oke. Pertama, isikan data yang telah diambil daripada kerja lapangan pada bahagian backside dan foresight. Seterusnya, untuk memulakan kaedah pengiraan naik dan turun ini, yaitu nilai backside yaitu 1.210 ditolak dengan nilai foresight yaitu 1.751. Untuk pengetahuan Anda semua, apabila nilai hasil nilai yang didapati adalah negatif 0.541, itu merupakan nilai untuk fall. Manakala jika nilai hasil yang Anda dapat adalah positif, maka itu adalah nilai untuk rise. Oke, untuk pengetahuan, untuk pengiraan reduce level bermula daripada temporary benchmark yang pertama, yaitu TBM1 yang sedia ada. Anda hanya perlu menambahkan atau menolakkan nilai yang terdapat pada rise and fall. Contohnya, 33.448 ditolak dengan 0.541. Dia akan mendapatkan nilai reduce level yang pada remarks yang ke E. Dan reduce level pada E akan ditolak pada nilai yang berada seterusnya ataupun ditambah jika dia berada di rise, dan berterusan sampai remark yang terakhir, yaitu kembali kepada TBM1. Oke, seterusnya untuk correction, di mana telah diterangkan tadi, yaitu nilai pertama reduce level ditolak dengan nilai akhir reduce level, yaitu yang terakhir. Untuk mendapatkan selisih, ikut pada pembukuan merupakan correction yang telah dibuat, dan Anda boleh mendapatkan nilai reduce level yang sebenar. Dan ini merupakan nilai reduce level yang telah dibetulkan mengikut pembukuan yang sebenar. Oke, untuk arithmetic check, jumlah nilai backside ditolak dengan jumlah foresight akan mendapatkan nilai 0.001. Seperti juga dengan nilai reduce level yang di atas sekali ditolak dengan nilai reduce level yang paling bawah dan akan mendapatkan nilai 0.001. Dan yang terakhir adalah jumlah rise ditolak dengan jumlah fall dan ia akan mendapatkan 0.001. Ini merupakan kerja lapangan Anda adalah tepat. Oke, untuk closure error, yaitu nilai reduce level yang pertama ditolak dengan nilai reduce level TBM yang terakhir, di mana untuk mendapatkan error yang sepatutnya Anda dapat. Jika nilai error yang Anda dapat melebihi nilai error yang diterima, adalah kerja Anda kurang kejituan dan Anda kena membuatnya semula. Oke? Daripada saya, sekian. Terima kasih.
So kemudian selepas kita habis collect semua data yang kita perlu kat site, kita akan download sebagai data tersebut lah. Kita download dia dari Total Station ke komputer kita. So kita akan connect Total Station menggunakan kabel, kemudian turn on Total Station. Kemudian press menu. Lepas tu kita akan press F3 untuk memory manager. Tekan F4 dua kali untuk press down. Dan kita akan press F1 untuk data transfer. Kemudian sekali lagi press F1 untuk send data. Tekan F1 untuk measure data. Dan kita akan select file dengan menekan F2 list. Dan kita pilihlah data yang kita nak download tadi. Kemudian kita press F4 enter. Press F3 yes untuk send data yang kita measure tu. Nah, untuk download dah. Kemudian selepas download complete, kita turn off the Total Station and disconnect. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan tentang loan section plan, bagaimana kami membuatnya. Jadi kami membuatnya dengan memperolehi ataupun dalam situasi ini kami mengolah data tersebut dengan data sendiri. Daripada sini leveling booking form, jadi kami buat di Excel sini longitudinal section dan cross section. Kami membuat daripada chain edge 0 hingga ke chain edge 100, iaitu mempunyai 10 chain edge lah. Jadi daripada ni long section planning, reduce level, kami ambil yang inilah sini, dan distance dia sehingga 150 meter ya, meter yang ini. So panjang ini ialah 150. Untuk cross section pula, okey, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 chain edge. Kami perolehi daripada sini yang kami buat sendiri sehingga chain edge yang ke 100. Jadi di cross section left rod dan right rod. So left ni 15 meter, right pula 15 meter. Jadi kedua-duanya 13 meter. Ini semua data ni kami just key in. So kami buat manually, bukan from Excel extract to AutoCAD. Di sinilah kami punya data cross section.